A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah pada hari ini kita akan belajar hadis yang bertajuk At-Ta'affuf 'anis su'alin nas. At-Ta'affuf ni boleh nampak sini kan? At-Ta'affuf 'anis su'alin nas. Maksudnya apa? At-Ta'affuf, kita merasa malu ataupun kita rasa macam segan an su'alin nas, daripada meminta-minta kepada manusia. Soal ni kita boleh terjemah, soal yang pertama soalan, soal yang kedua kita boleh terjemah meminta soal. Okey, kita bacakan hadis dia. An Abi Abdullah Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li'ay ya'khudha ahadukum ahbalahu thumma ya'ti al-jabal fayati bihazmatin min hatabin ala zahrihi fayabi'uha fayakuffu biha wajhuhu khairul lahu min ay yas'ala an-nasa a'tauhu aw mana'uhu, rawahul Bukhari. Yang bermaksud daripada Abu Abdullah, ini adalah orang panggil kunyah, kunyah kepada Zubair bin Awam radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi sesungguhnya seseorang daripada kamu mengambil seutas talinya lalu dia pergi ke bukit untuk mendapatkan seikat kayu api yang dibawa di atas bahunya lalu dijualnya, dan Allah mencukupkan keinginannya, adalah lebih baik baginya daripada meminta-minta daripada orang ramai, sama ada diberi ataupun tidak diberi. Itu maksud hadis yang kita belajar hari inilah. Okey, kita boleh tengok mufradat hadis dia. Pada hadis dia kat sinilah. Yang pertama, ya'khudhu yatanawalu, mengambil ataupun menggunakan. Ya'khudhu ni kita boleh terjemah yatanawal, menggunakan. Yas'alu maksudnya bukan tanya tapi yutlabu, yatlabu, meminta. Yakuffu maksudnya yamtani'u, maksudnya apa? Yamtani'u ni kita menghalang, menghalang diri kita daripada meminta-minta. Hataba, hataba ni maksudnya kayu. Kayu apa? Nau'u minal khashab. Dia antara, dia daripada jenis kayu. Khashab ni dengan hatab sama kayu. Yustakhdamu lil ihraq. Digunakan, yustakhdamu digunakan untuk membakar. Kayu api lah. Hatab ni kayu api. Ahbalahu maksudnya jam'u habal. Habal ni apa maksud? Wa huwa ma yarbitu bihi syai'. Maksud dia sesuatu yang yarbitu, mengikatnya dengan sesuatu. Maksud dia apa? Ahbalu ni tali lah. Wallahu alam. Kita tengok kepada syarah hadis dia. Syarah hadis dia tak panjang. Sikit je. Kita tengok syarah hadis dia. Okey. At-ta'affuf an su'alin nas, berasa malu untuk kita meminta kepada manusia. Waqa'a katsirun minan nas, telah terjadi kebanyakan manusia fi mas'alah, pada meminta-minta. Sebab apa kebanyakan manusia ni banyak yang meminta-minta? Jahlan bi hukmil mas'alah, dia jahil dengan hukum meminta-minta. Hukum meminta-minta nanti kita akan baca kat bawah ni apa dia. Yang kedua, tasahalan fi hadzal am, dia bermudah-mudah dalam perkara ini. Dia meminta-minta ni, dia mengambil remeh-temeh sahaja, sebab tu dia minta-minta. Yang ketiga, takasulan an talabir rizq, dia malas. Takasulan ni malas, an talabir rizq, daripada mencari rezeki. Wa tama'an fi tharra sari' min tariqi ghairil masyru'. Tama'an ni tamak lah. Tama'an ni maksud dia tamak pada untuk mendapatkan sesuatu sari' dengan cepat, min tariqi ghairi masyru', dengan jalan yang tidak disyariatkan. Dia tamak lah. So kita nampak poin dia, sebab apa ramai yang meminta-minta. Okey, poin yang kedua, wal mas'alatu muharramatun. Ini hukum dia. Kalau ditanya apa hukum meminta-minta, muharramah, haram. La tajuzu illa inda hajah, tidak diharuskan melainkan ketika hajah, ketika diperlukan sahaja. Al-mas'alatul mubah,
meminta-minta pada perkara yang harus, yang diharuskan untuk meminta-minta. Yang pertama, rajulun tahmilu hamlatan aidinan fi zimmatihi, seorang lelaki yang menanggung tanggungjawab, ataupun maksud dia apa, dia mempunyai hutang pada tanggungjawabnya, fi zimmatihi. Orang yang berhutang ni kalau dia tak mampu nak bayar, dia boleh minta zakat. Yang kedua, rajulun asabathu jajah, seseorang lelaki itu ditimpakan kepadanya jajah, bencana, ihtajun malahu kahari, yang memerlukan kepada harta. Seperti apa? Seperti kebakaran. Kalau rumah dia terbakar, dia boleh meminta-mintalah. Sebab apa? Dia ditimpa bencana. Rajulun kana ghaniyan faftaqara, seorang lelaki sebelumnya dia kaya, kemudian dia jatuh miskin. Dia boleh meminta. Kalau dia kaya, asalnya dia kaya, tiba-tiba dia muflis, dia boleh meminta, ataupun dia boleh minta zakat lah maksud dia. Dengan syarat apa? Yashhadu salasatan. Orang yang kaya ni dia boleh minta dengan syarat apa? Dia kena ada 3 saksi. Yashhadu salasah. Kena ada 3 saksi, yang mana lelaki tersebut ditimpakan daripada kaya, asabathu fa'iqah, yang menunjukkan bahawa dia ni asalnya kaya, kemudian dia jatuh miskin. Dia kena ada 3 saksi lah. Ini dalam hukum fiqh. Kalau kita akan belajar hukum fiqh nanti, mungkin kita akan belajar tentang ni. Seterusnya, apa peranan kita? Peranan kita, nasaha ahlu tasawwul, kita hendaklah menasihati orang-orang yang meminta-minta, wazajruhum, dan kita memberi peringatan kepada mereka, an hadzal amal muharram, tentang apa? Tentang perbuatan meminta-minta ini diharamkan. Wa bayanul hukmu syar'i lahum, dan kita menceritakan tentang hukum syarak. Syarak apa, kata apa? Hukumnya adalah haram. Kita kena cerita, bagi tahu bahawa meminta ni adalah haram. Hasuhum ala iktisab, kita kena beri galakan kepada mereka, ala iktisab, untuk bekerja, wa talabat rizq, dan mencari rezeki yang halal. Yang terakhir, tarkil masalah, dan kita kena nasihati mereka supaya apa? Meninggalkan perbuatan meminta-minta. Ini ayat Quran lah. Ayat Quran yang mana menggalakkan kita untuk mencari rezeki dan tidak meminta-minta. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Yang mana huwallazi ni menceritakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kamu dunia ini, famshu fi manakibiha, maka kamu jalanlah ke dunia ini untuk mencari, wa kulu min rizqihi, dan makanlah rezeki-rezekinya, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita kembali. Yang 2 terakhir ni adalah kita boleh namakan ma yustafadu minal hadis, istifadah daripada hadis, masalah muharramah. Meminta-minta ini diharamkan kecuali ketika hajat. Hajat tadi apa? Ketika contoh-contoh yang Ustaz sebutkan di atas tadilah. Al-hasu ala iktisab wa ta'afu 'anis su'al. Galakan kita supaya beramal. Ta'afu 'anis su'al, kita segan ataupun malu daripada kita meminta-minta. Wallahu a'lam.